Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi berada dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Pada kali ini saya ingin menyambung apa yang telah saya perkatakan pada video yang lalu, ya, secara ringkas, secara mudah, ya, supaya kita mudah faham, ya, kerana menyampaikan sesuatu itu adalah sangat-sangat dituntut, ya, seperti kata Nabi, sampaikanlah walau sepatah ayat, ya, ataupun dikatakan bahawa sampaikanlah walaupun pahit, ya, sampaikanlah walaupun pahit. Baik, pada video yang lalu saya telah menyatakan secara ringkas tentang apa itu ijtihad. Ijtihad itu pada asalnya ialah menentukan hukum sesuatu amal ataupun sesuatu perkara yang tidak pernah berlaku di zaman Nabi, iaitu perkara baru, ya, secara mungkin secara kias ataupun secara menetapkan pada pandangan diri yang paling benar, ya, pada perkara-perkara yang baru, yang tidak qat'i. Dan ijtihad juga iaitu disebut menetapkan pegangan apabila telah diselidiki sesuatu perkara itu dengan saksama, maka ditetapkan itulah pegangannya. Itu pun dinamakan ijtihad. Ini bersungguh-sungguh dalam menetapkan. Baik. Pada kali ini saya ingin cantumkan secara ringkas, secara mudah faham tentang adab kita sebagai orang awam terhadap pertikaian. Ya, saya sebut pertikaian, ya, secara bahasa kasarnya pertikaian antara perawi hadis dengan pentakhris, yang mana apabila ada sesuatu hadis itu dibawakan yang dikatakan sahih, maka tetap akan ada ulama lain yang mentakhris ataupun menyelidiki hadis-hadis tersebut, maka timbullah yang dikatakan hadis dhaif ataupun palsu, ya. Baik, seseorang perawi yang ingin merawikan hadis, ia bukanlah secara mudah atau secara sembarangan atau sembrono, kata orang, ya. Bukan maksudnya perawi itu jumpa aja sesuatu yang dikatakan hadis terus dia ambil, terus dia masukkan dalam daftar hadis yang dia riwayatkan. Tidak. Dalam sistem mustalahul hadis, seseorang perawi itu akan menyelidiki rantaian sanad, ya, sesuatu yang dikatakan hadis daripada Nabi kepada sahabat ataupun kepada perawi pertama, kedua, ketiga, keempat sehinggalah kepadanya, ya. Dia akan menyelidiki setiap rantaian sanad itu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Contoh, saya ambil contoh mudah. Setiap sanad ataupun perawi yang meriwayatkan hadis itu diselidik dari segi ilmunya, ya, alimnya, tidak melakukan dosa yang besar, tidak pernah berbohong, dipercayai, ya, jujur, amanah dan sebagainya, ya. Kerana apabila seorang perawi itu ataupun sanad yang merawikan hadis itu tidak alim, maka hadis itu akan dipertikaikan kesahihannya. Ataupun apabila seseorang perawi ataupun rangkaian sanad itu pernah berbohong, maka perawiannya itu akan dipertikaikan dan hadis itu akan label ataupun dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Begitulah contohnya, ya. Saya bagi contoh mudah, ya. Jikalau nak lebih lagi, sila rujuk ataupun belajar, ya. Saya bagi contoh mudah untuk mudah faham.
Dan apabila seseorang perawi hadis itu telah yakin bahawa setiap rantaian sanad hadis tersebut mencukupi syarat yang tersebut atau menepati kriteria-kriteria yang tersebut, maka ia beristihad, ia menetapkan hadis tersebut adalah sahih. Ya. Mungkin ada perawi-perawi antara perawi sanad ataupun ada antara sanad tersebut contohnya pernah melakukan dosa ataupun pernah berbohong. Tetapi perawi hadis ini menetapkan ia tidak menjatuhkan martabat hadis tersebut. Ya, contohnya jika seseorang salah seorang daripada perawi yang meriwayatkan hadis itu sampai kepadanya pernah melakukan satu dosa, contohnya dosa kecil. Tetapi perawi ini meyakini hadis yang dibawa itu adalah benar, maka ia menetapkan hadis itu sahih. Ya. Itu contohnya. Kemudian apabila telah ditetapkan hadis ini sahih ataupun telah dibukukan ataupun telah dijadikan musyaf, maka akan adalah ulama lain yang mentakhrij ataupun mempertikaikan ataupun menyelidik semula rantaian perawi-perawi hadis tersebut. Ya. Dan mungkin pentakhrij ini tidak sama memutuskan kesahihan suatu hadis itu. Contohnya seperti saya sebut tadi, jika perawi itu meyakini salah seorang daripada perawi ataupun sanad itu adil, tetapi pentakhrij mengatakan tidak adil, maka pentakhrij menetapkan atau beristihad bahawa perawi itu tidak adil, maka hadis yang dibawakan itu adalah dhaif. Ya. Di sini timbul perbezaan ataupun pertentangan. Ya. Ini perbezaan keyakinan antara perawi dan pentakhrij kepada rantaian sanad. Ya. Maka timbullah disebut sebagai hadis dhaif. Jadi apabila sesuatu hadis itu ditakhrij semula ataupun dinilai semula sebagai hadis yang tidak sahih ataupun diragui. Jadi apakah adab kita sebagai orang awam dalam menanggapi perbezaan ataupun pertikaian ini? Ya. Bagi kita orang awam, tidak seharusnya kita secara putus mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini palsu. Ya. Kecuali dengan ijma' seluruh pentakhrij mengatakan ia dhaif ataupun palsu. Ya. Kerana apabila seseorang pentakhrij itu mengatakan ia dhaif, akan ada pentakhrij lain yang mengatakan ia sahih. Maka timbullah disebutkan yang dikatakan disahihkan oleh sekian-sekian. Hadis ini palsu. Hadis ini dhaif kerana didhaifkan oleh pentakhrij sekian-sekian. Hadis ini disahihkan oleh pentakhrij sekian-sekian. Ya, di situ pun dalam mentakhrij ini pun ada perbezaan antara seorang pentakhrij dengan pentakhrij yang lain. Maka adab kita orang yang awam iaitu kita taslim ataupun berada di tengah-tengah. Ya. Kita tidak seharusnya mengatakan ini hadis Ibnu Majah dhaif. Hadis Tabrani dhaif. Ya. Kerana dhaif dan sahihnya adalah berasaskan penilaian antara pentakhrij dan penetapan oleh perawi. Ya, perawi mengatakan ia sahih, pentakhrij mengatakan ia dhaif. Ya.
berdasarkan ijtihad ataupun ketetapan masing-masing, berdasarkan penyelidikan masing-masing, berdasarkan keyakinan masing-masing. Baik. Saya tegaskan bahawa apa yang saya sebutkan ini, adab kita kepada pertikaian ini bagi perawi yang masyhur, seperti Bukhari, Muslim, Tabrani, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lain-lain yang masyhur. Yang tidak masyhur ataupun yang tidak disepakati sebagai perawi, maka di luar kaedah yang saya telah sebutkan. Ya. Suka saya sebutkan juga bahawa contohnya hadis yang dibawa oleh Tabrani. Ya, banyak pentakris yang mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini sahih. Ya. Begitu dengan Ibnu Hibban atau Tirmizi. Ya. Tetapi jarang kita dengar mentakris hadis Bukhari, Muslim. Ya. Bahkan dikategorikan hadis Bukhari, Muslim itu hadis yang tertinggi. Bahkan ada yang mengatakan dari segi sudut hukum ia menyamai ataupun setanding dengan Al-Quran dari segi menetapkan hukum. Ya. Bukan maksudnya hadis itu setara Quran, tidak, dari segi beristimbat ataupun dari segi menggali hukum ataupun dari segi menetapkan hukum. Ya, jarang sangat. Tetapi ramai yang bersetuju bahawa hadis Ibnu Hibban, hadis Ibnu Majah, hadis Tirmizi ada yang dhaif. Kenapa? Sebabnya ialah kerana kita meyakini akan kebenaran ataupun ketelitian Bukhari, Muslim dalam meriwayatkan hadis. Ya. Dan kita tidak yakin Ibnu Hibban, Ibnu Majah seteliti Imam Bukhari. Ya. Tetapi hadis Bukhari, Muslim juga pernah dikritik oleh Daruqutni. Ya, dia dikatakan Daruqutni pernah mengkritik beberapa hadis Bukhari, Muslim. Tetapi kita tidak cenderung kepada Daruqutni, kita cenderung kepada Bukhari, Muslim. Ya, jadi kita tidak ambil hirau akan kritikan Daruqutni. Tetapi apabila pentakris mengkritik hadis Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Tirmizi, ya, kita cenderung kepada pentakris. Ya, kita cenderung mengatakan ini dhaif, ini sahih. Jadi kenapa? Ya, kenapa? Tapi jangan salah faham, saya tidak mengajak kepada pendengar untuk mempertikaikan hadis Bukhari, Muslim. Ya, cuma saya ingin membawa pemikiran pendengar atau penonton bagaimana adab kita menanggapi pertikaian antara periwayat hadis dan pentakris. Ya. Itu saja. Ya. Dan kita beradab. Ya, kita beradab, kita taslim, kita serah kepada Allah Ta'ala tentang pertikaian ini. Ya, jadi kita tidak seharusnya mengatakan secara telus, secara direct, oh, hadis Ibnu Hibban ini dhaif kerana didaifkan oleh Albani contohnya. Ya. Didaifkan oleh Sayuti contohnya. Ya. Dan kita juga tidak seharusnya secara direct mengatakan ini hadis ni palsu. Ya, hadis palsu. Kerana hadis palsu ini, kalau kita katakan hadis, berat. Sebab apa? Hadis palsu ini bukanlah hadis. Ya. Fokus saya adalah hadis sahih yang didaifkan oleh pentakris. Yang mana pentakris itu pun berselisih. Seperti mana saya katakan tadi, ada pentakris mengatakan hadis ini memang sahih. Hadis yang dibawakan oleh Tabrani ataupun Ibnu Hibban ataupun Ibnu Majah ini sahih. Dan ada mengatakan tidak sahih. Jadi dalam pentakris itu pun mereka berselisih. Jadi kita sebagai orang yang awam tidak seharusnya berkecimpung ataupun menetapkan secara tegas, ya, bahawa hadis yang dibawa ini adalah dhaif. Ya, dhaif.
tentang hadis yang sahih, kita seharusnya taslim, taslim. Kerana apabila sesuatu hadis itu majoriti pentakhris mengatakan sahih, hanya segelintir, hanya seorang dua mengatakan dhaif, maka kita seharusnya cenderung mengatakan ia adalah sahih. Kerana apabila Nabi mengatakan, sesiapa yang mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan, mafhumnya, maka sediakanlah tempat dalam neraka. Itu mafhum, Maka dalam kaedah ini kita juga harus berhati-hati, apabila hadis itu dikatakan sahih, kita pula mengatakan dhaif, maka jika hadis itu memang sahih, maka kita menyalahi akan apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi kita harus berhati-hati dalam perkara ini sebagai orang awam. Bagi pentakhris, bagi perawi, itu terserah kepada mereka, kerana ia adalah ijtihad. Ijtihad. Dan kita tidak boleh mengatakan ijtihad perawi ini salah, ijtihad pentakhris ini betul, ataupun sebaliknya. Kerana mereka berijtihad dengan ilmunya, dengan bidang, dengan penelitian mereka, kerana mereka adalah ahli, dan boleh dikatakan perawi atau pentakhris itu adalah mujtahid dalam bidang hadis, mujtahid dalam bidang hadis. Berbeza kita sebagai orang yang awam. Jadi semoga penonton boleh faham apa yang saya perkatakan, kerana nak katakan ini mungkin bagi saya sukarlah, kerana saya bukan ahli dalam bidang bahasa atau bukan ahli dalam bidang ilmu hadis yang mendalam, maka semoga mendapat manfaat. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.